Dalam bab ibadah ni saya kata tadi, katalah ambil 7 minit, ambillah 5 minit satu waktu 5 minit. Kita ambil 5 minit dululah, 5 minit. 5 minit kali 5 waktu baru apa? 25 minit. Tak apalah, termasuklah doa wirid dan tadi doa semua. Kita ambillah 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. Ambillah doa menangis-nangis apa semua, kita letak tambah lagi 10 minit, sejam lah. 1 jam untuk menghadap Allah SWT. Lagi 23 jam kerana dunia. Tu sebab solat jadi part time. Ya. Tanya orang yang dah pergi Makkah. Siapa yang dah pergi Makkah, pergi Madinah? Siapa yang dah pergi umrah? Kat tangan. Dah pergi umrah, pergi haji kat tangan. Kat tangan. Dah pernah pergi umrah, haji kat tangan. Nak tengok apa ramai? Ramai lagi yang belum pergi. Ya? Siapa yang dah pergi umrah, dah pergi haji, cuba tanya. Dia pergi Masjidil Haram ke, pergi Masjid Nabawi, terutamanya sebelum subuh. Kepala otak tu nak semayang ke? Tak ada fikir benda lain. Langsung tak fikir nak tidur. Daripada hotel, dan lagi sejuk daripada dekat Malaysia ni. Lagi sejuk macam sekarang ni di Makkah, di Madinah sekarang 10-11 darjah ya sekarang. InsyaAllah pagi esok saya berangkat ke sana. Nak memenuhi tuntutan. Sebab patut semalam saya pergi tu. Dia orang Kuangnya ceramah, besok dan pergi. Iyo, merayu-rayu dah, tolonglah. Kan, rupa-rupa penceramah sebelum-sebelum ni bukan kaleng-kaleng. Oh ya, dahsyat betul. Datuk Bat panggil. Datuk Bat, apa lagi tadi? Datuk Zul kan? Oh, baguslah. Seorang je saudara. Yang penutup jadi inilah penutup. Saudara Samsul Debat. Itulah macam tu lah. Label lah macam tu ya kan. Penutup rejam. Tak ada lah. Tapi betul, siapa yang pergi Madinah, pergi Masjidil Haram sebelum subuh nak sembahyang kan? Oh, sembahyang sunat tahajud lah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Habis bagi salam, tahu bangun ni. Tahu bangun. Sunat taubat pula. Allahu akbar. Lepas tu sunat tasbih Muhammad. Allahu akbar. Sampai satu tahap tu dia semayang lalu, tak apa, nasib lah, niat kemudian lah. Allahu akbar. Dia dah tak tahu dah semayang apa. Semua semayang dia dah buat dah rasa. Betul. Itu yang berlaku di Makkah dan Madinah. Kenapa? Sebab satu perkara, kita pergi ke tanah suci ni, tak ada siapa pun yang pergi bawa pangkat dia, bawa duit dia, bawa level dia, tak ada. Semua sama di sisi Allah. Itu yang sepatutnya level yang kita bawa bila menghadap Allah. Bukannya semayang, sekarang semayang kat Kuang, Allahu akbar. Ketua kampung. Dan depan sekali. Dan ketua kampung main-main. Contohlah. Bukan ketua kampung sini, contoh. Allahu akbar. Aku pengurusi Persatuan Penduduk ni. Allahu akbar, aku ketua pemuda. Contoh pada yang lain. Dia lah cakap kan. Tak, dia tak ada. Dekat sana tak ada. Orang peduli pun tidak. Kan? Betul. Itu keadaannya. Duit pun kita bawa pun berapa rial sekadar untuk belanja kat sana. Kan? Tak ada lah shopping beria pada. Ada lah. Ada agak lah yang gila 2-3 ekor tu ada jugalah. Yang jenis nak berbelanja kat sana, senangkan niat nak pergi sana kan. Untuk apa? Tapi betul, itu hakikat dia. Jadi bila sebut solat ni kan, solat ni kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena solat? Kan? Rasulullah SAW bersabda, bermaksud Islam didirikan atas 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Dan bila budak-budak tanya kenapa kita kena solat, maka bila dia tanya soalan tu, maka kebanyakan kita menjawab, kita boleh cakap pada anak-anak kecil, tapi sejauh mana jawapan kita tu menyerap dalam diri kita juga. Bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan Bilal azan, tapi Allah panggil kita salat sebenarnya. Allah suruh kita salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali dah. Bangun ke tidak? Tak, tagak dah depan TV tu. Suamiku seorang pendosa, Aaron Aziz.
Yang duduk ke masjid tak tengok. Jangan saya cover siap ya perempuan. Berjemaah tengok TV. Tu yang paling saya heran dengan negara kita Malaysia. Yang marah kononnya kalau disebut sebagai negara Islam. Kalau disebut bukan negara Islam, marah dah. Ini negara Islam. Banyak kali dah saya sebut ni. Lantaklah, saya lontung lah. Lantaklah saya cakap. Dulu drama bersambung ni drama Cina. Kan? Dulu drama bersambung ni drama Cina. Sahabat kita, jiran kita yang Cina tu, dia boleh tip tu, dia sewa tip tu macam ni lah, sebab dia bawa balik masuk rumah. Kita tengok potang-potang pukul berapa? Cina tayang pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa dia tak tayang pukul 7? Tak boleh, maghrib. Cina pun tahu maghrib. Tiba-tiba drama Melayu pasang time maghrib. Apakah kebangangan ini soalannya? Betul tak? Kenapa? Kalau betul lah maghrib tu nak tayang-tayang lah nasyid ko, zikir ko, macam tu. Kita tak ada drama yang di puncak cintaku teh, macam tu. Berjemaah pula tu kan. Solat ni apa? Solat ni tiang agama. Solat ni tiang agama. As-salatu ibaduddin. Diibaratkan kalau sebuah rumah tak ada tiang, apa jadi? Boleh ke bumbung tu tergantung macam tu? Kalau ada tiang tak? Kan? Begitulah salat. Kalau tak jaga hubungan kita dengan Allah, macam mana hubungan kita dengan manusia? Tu sebab rumah tangga banyak yang kucak-kacir porak-poranda, sebab tak jaga salat. Tak jaga salat. Lebih 90% pasangan yang bercerai, puncanya adalah tak jaga salat. Bukan kata dia tak solat jemaah, memang tak solat pun ada. Ada seorang lelaki pencen pangkat tinggi di Putrajaya, balik kampung dia jumpa imam, dia nak belajar solat. Rupa-rupanya selama kini dia pegang jawatan gaji tinggi apa semua, dia tak tahu solat. Ada orang cakap, dah tua-tua bangkau pun nak belajar solat. Tapi sebenarnya jangan sebut macam tu. Barangkali dia yang baru nak belajar solat ini, solat dia jauh lebih baik daripada kita yang perasan solat kita elok. Tu sebabnya kena sentiasa belajar. Kalau tak pasti, kita tanya. Macam-macam cara orang semayang, kan? Ada yang kek takbir tu macam matromen pun ada, bersilang. Allah, apa hal pula orang tu macam tu? Ada macam tu, atau dia tarik pula. Ada tu macam ni lah. Rupa dia guru silat. Contoh lah kan. Bukan semua lah. Ni ada lah. Sebab bila dia salat tu, dia salat ikut-ikut. Itu sebabnya dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Apakah dia? Yang pertama, tunggu selepas ini. Macam tu. Sekarang saya bagi. Nanti lalu. Ya. Jaga hubungan dengan Allah. Lihatlah pada agama dan fahaman-fahaman lain. Mereka juga salat, caranya jauh berbeza dengan kita. Cara dia semayang lah, dia cara berbeza dengan kita. Ada setengah tu, saya pergi ke Kemboja dulu. Dia kata umat Islam di Kemboja ni ada 2 jenis. Kan? Satu, dia ada Islam 5, ada yang Islam 7. Macam mana lah Islam 5, Islam 7 tu? Islam 5 macam kita, semayang 5 kali sehari. Islam 7 tu, dia semayang sekali je sehari. Mana seminggu 7 kali. Dia ada yang banding-banding tu macam tu lah. Ada juga fahaman dia macam tu pula, kan? Jadi tu sebabnya kita banyak bagi bantuan pada mereka, orang Kemboja ni. Dan bila kita jumpa dengan mufti Kemboja, dia kata dia tak nak lagi dah bantuan masjid dengan surau. Terlampau banyak masjid menyebabkan masyarakat berpecah. Malahan ada satu bantuan daripada Timur Tengah ambil dengan satu syarat, dia boleh bagi berjuta, berbilion boleh bagi, dengan satu syarat, terima Syiah. Mereka tolak. Mereka belajar daripada kita banyak berkongsi dengan dia. Itu sebabnya mufti Kemboja banyak hantar anak-anak muda dia datang ke pondok-pondok di Malaysia
Daripada umur 7-8 tahun tu hantar sampai dia dah besar, dah pandai, balik Kemboja untuk mengajar anak-anak Kemboja. Mereka mengaji ke atas tanah macam ni yang pegang tangan kadang dengan Quran. Kesian kan. Jadi itu sebabnya setengah kadang ada tampek tu macam-macam cara. Ada orang tu semayang Rabu je, ada pula dia semayang Rabu. Ada tu pula di negara kita, di negara jiran tu, ada pula Isnin pergi gereja, Rabu pergi masjid. Ada lagi poning tuan-tuan. Ada macam-macam. Jadi kita ni bertuah tuan-tuan, dalam banyak-banyak nikmat Allah bagi kat kita kan. Pertama, Allah tak pilih kita. Dia ada dua, makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh makhluk mati, meja ceramah ni, mikrofon. Kita tak tekan, dia tak ni, tak tolak meja ni, tak bergerak dah kan. Tapi Allah pilih makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada 3. Alhamdulillah Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong. Asal kenduri je comeh, matilah kita. Dia ni lah masak lemak cilapi kan, robong dia cari kan, contohlah. Dia tak jadi cuk paku, dia tak jadi kacang panjang, tak. Yang kedua, alhamdulillah Allah tak pilih kita jadi binatang. Bayangkan lahir-lahir jadi kambing. Penceramah panggil penceramah yang top-top sikit datang, dah comeh kambing tu. Kita terbabit tak? Dia terburak sama dia dalam kandang. Kita terbabit tak? Tak ada, saya tak ada. Tak lama tu kena apa? Aidiladha. Habislah kau. Kenapa lah? Badan kau banyak daging ni. Aku rasa kau kono ni. Tapi aku dengar imam tu kan main tulang-tulang. Ada juga cakap bergaduh mana. Dia bergaduh sama dia kan. Sudah tahun tu kenduri besar sikit, selesai 2 ekor selesai kan. Allah tak pilih kita jadi kambing, tapi Allah pilih kita jadi manusia. Dalam kalangan manusia lah bersyukur, sebab dalam banyak-banyak manusia Allah tak pilih kita lahir-lahir buka mata dalam gereja, buka mata dalam kuil, buka mata dalam tempat-tempat ibadah yang lain. Tapi Allah pilih kita jadi umat Islam. Bila pilih jadi umat Islam, bersyukurlah. Itu sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang baru dapat nikmat Islam, meraung melulung, memikirkan zaman kejahilan dia. Bila dia dapat Islam, dia seronok sangat. Dia menangis. Menangis dia bila memikirkan. Malahan kalau kita tengok contoh Abang Adam Khori lah, Dragon kan? Dalam tempoh ni dia telah berjaya mengislamkan 12 ke 15 orang sahabat dia yang lain. Bayangkan, kita nak Islam saja kocik ni seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat, seekor pula. Seorang pun tak dapat kan. Jadi nak cerita apa tu? Syiar. Jadi dalam banyak-banyak umat Islam pula, bila dilahirkan Islam, bertuah sebab Allah tak pilih kita jadi umat Islam, duduk di negara-negara yang bergolak. Duduk ke Malaysia, dah lah kat Malaysia, kat Kuang pula tu. Kuang. Malahan ada yang tanya, Kuang tu kat mana? Kan? Contoh kan, Kuang. Kan yang main tu, Kuang ni kena lalu Guthrie dan juga Latar. Apa? Kan? Ya main. Kau ikut jalan lama boleh, pergi mabuk. Kan? Betul tak? Tak, sebab apa? Tengok tadi, punya aman dan makmur duduk umat Islam sedia. Tadi berapa ramai naik motor datang sini tak pakai helmet. Nampak polis ni hontin macam tu, tak ada apa dah. Kan macam tu lah kira nak tunjuk kan, nak betapa negara lain napik kan macam tu, tak apik dah. Naik motor kena tembak, jalan ke depan kena bom, periuk api ke tanah. Itu berak lembu, berak apa yang ada. Faham tak? Ada yang pakai kain, tak pakai sepeda pun ada. Lesen apa pun tak bawa. Betul tak? Iya. Makmur Malaysia ni. Macam tu lah cerita. Kan? Tapi tang SOP jaga. Main SOP kena jaga. Kan? Bawa sejadah, dipoluk sejadah tu. Takut. Main. Jaga. Jagalah SOP. Pada saya betul.
Orang tanya saya, apa pandangan Ustaz? Ni orang ni penjarakan sah ni. Pada saya, ikut aja lah. Pada saya, kita ni nak protect ibadah kita ni. Tak nak orang bersangka-sangka besok jadi apa-apa kluster masjid dah. Kita cuba jaga. Kita dah tak sangka tau, dapat semayang balik macam ni. Hari tu bukan main ni. Rindunya rumah Allah. Bilalah aku akan dapat kembali ke rumahmu ya Allah. Selama kini tak nak nampak muka kau datang. Yang bercakap tu kan, tu semua lah tu. Itulah masalah dia nak jadi keyboard warrior kan, datang masjid kan. Sekali-kali bila datang, saya sendiri pun ingat dah tak ada dah ceramah fizikal ni. Dah memang dah lockdown tu, memang habis lah ni. Memang gone lah kata orang Kuang tu. Tak ada lah ni dah. Saya pun dengan tim saya, dengan budak-budak saya, okey, ubah sikit dinding buat macam ni, apa kita buat studio, kita akan buat live dalam ni saja, tak keluar ke mana dah. Boleh pula fizikal balik. Tak jadi lambik lah pergi umrah, pergi ni ceramah fizikal kan. Buat online boleh, tolong kau nak datang, kau nak datang kan. Tak tahulah dengan special malam ni. Makan pun kat kedai sekolah, tahu lah. Ya tidak, tak tahulah. Saya dengar-dengar macam tu. Macam tu kan. Iya, tapi itulah dia kan. Kita kena syukur. Pada saya ikut dia. Sebab kita ni kalau boleh nak usaha, nak jaga. Orang marah ni memang macam tu. Masyarakat kita ni buat apa pun salah. Buat apa pun salah. Ni kes tinggi, takkan tak buat apa-apa. Kau marah, dia pun buat, ambil booster, marah juga. Kenapa ambil booster? Itu kata tak ya, marah pula. Ni kes tinggi macam mana? Itu kau marah. Jangan halang kami rentas negeri, marah. Bagi rentas negeri, semua pergi Langkawi. Habis semua mak ayah kat Langkawi, pahala. Orang Kuang pun mengaku Langkawi, pahala. Tak pasal-pasal, mahal kan siakap tu kan. Lepas tu bila dah rentas negeri, kes tinggi, marah juga. Macam mana? Tuan-tuan tanya saya, ikut je lah tuan-tuan. Orang Malaysia ni memang macam tu. Semua marah. Semua marah tuan-tuan. Ikut SOP marah, baik Roblox marah, tak baik Roblox pun marah kan. Suruh ambil injection, ambil je lah. Ambil. Saya ambil. Sebab apa saya ambil? Sebab saya tak pandai. Saya ambil tu. Apa maksud tak pandai? Saya ikut je majlis fatwa kebangsaan. Tengok mufti-mufti cakap apa. Mufti kata hukumnya harus dan wajib. Saya ambil lah. Apa saya banding-banding kepala? Yang pandai bab agama dalam Malaysia ni, itulah orang yang rujukan kita kan. Kau tahu tak, ini adalah agenda Dajjal. Yang cakap tu buruh am dekat tepi apa tu. Kau dengar cakap dia tu? Mana kau dapat ni? Ada orang ngaku WhatsApp itu. WhatsApp macam mana? Saya tanya Datuk Dr. Izharif kan, bang apa cerita bang? Dia cerita saya, bukan senang-senang nak keluar hukum. Macam dia takut sebab dia akan tanggung apa yang dia buat keputusan tu. Untuk makluman, dah lama majlis fatwa tu keluarkan hukum isap rokok haram. Dah mula bak, dah berubah muka bak. Kan kono selopuk tu ni Malaysia cakap tu. Ya, tak, dia memang sebelum nak hukum dia berhati-hati. Hukumnya kata harus dan wajib tu harus sebab tidak mengandungi benda-benda yang haram. Unsur-unsur tu tak ada. Elemen haram tu tak ada. Yang kau membabikan vaksin tu kenapa? Kan? Wajib pula kenapa? Wajib sebab kemaslahatan, jaga kemaslahatan orang ramai. Sebab sekarang ramai orang yang dah ambil booster, bila dia kena COVID, dia macam demam biasa. Ramai. Ada orang tu ambil langsung mati. Dah sampai time dah matilah. Kan? Nah, macam mana? Betul tak? Ada orang tu makan Panadol, mati, ada. Adakah kita nak salahkan dia makan Panadol tu? Itu ikhtiar kita. Macam kita naik kereta, kau nak bagi faham lah, naik kereta tu ada 6 airbag.
6 airbag. Airbag ni apa? Ada ke yang tak faham airbag tu apa? Kereta tu yang bila accident tu keluar lah gelembung tu, balon tu, protection tu. Jadi bila accident tu ada airbag. Kereta tu ada airbag, ada satu kereta ni langsung tak ada airbag. Kancil 660 yang dah buat balik semula tu. Kan? Jadi yang kereta tak ada airbag ni mungkin risiko dia lagi besar, tapi yang ada airbag ni mungkin kurang risiko. Tapi adakah maksudnya kereta tu takkan accident? Boleh jadi accident juga. Cuma ada protection lebih. Tapi kalau yang dilunggah tu trailer 18 lubang, mati tu mungkin tetap mati. Tapi ada juga orang langgar dengan trailer itu tak mati. Kan yang lunggah ke traffic light tu habis semua kereta tu. Keluar Cina tu bertingkap tu keluar dia hidup dia lagi. Jadi apa salah dia hidup lagi? Semua kuasa Allah. Tapi ini apa? Ikhtiar kita. Itu saja. Ustaz tak takut ke jadi dikatakan sebagai tikus makmal? Pertama dan orang buta. Apa yang payah mana kan? Saya macam tu ya. Saya hujah orang kampung saya macam tu ya. Saya sebab buka baju fatwa, tanya balik. Macam mana tu? Saya dengan Dr. Izzah tanya, macam mana? Dia kata ambil bang. Elok tu kita nak check dah tu. Okey. Bila dia kata kalau dia nipu dia dah tanggung, betul tak? Macam tu ya. Jangan panik-panik kepala. Kita tanya imam, "Mam, macam mana mam? Boleh tak mam?" Imam kata tak boleh. Kita rujuk imam. Papa imam nak tanggung. Betul tak? Macam tu ya. Dah kita tanya imam, kita rasa imam tu tahu. Kan? Nah. Kadang-kadang ada orang yang tak tahu kan. Macam saya waktu interview untuk tauliah tanya, kalau orang tu tanya kan, tak tahu macam mana tu Ustaz? Tak tahu khabar lah tak tahu. Janganlah main jawab ya semua. Imam Malik pun tanya 10 jawab 2, lagi 8 kena rujuk dulu. Kan? Macam tu. Jadi bertanyalah pada orang yang tahu sekiranya kita tak tahu. Kat sini kan ada orang Jawa, dia semua sama dia kong orang eneng teng krong tangkung dia cakap kan. Kita tak faham dia cakap apa tu. Dia tengah ngutuk kau teh. Contoh kan. Contohlah kan. Tapi orang Jawa ni jarang ngutuk, bunyi tak ada baik cakap tak, contohlah kan. Kita kan tanya orang yang tahu. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Malampau tu. Jawa campur Minang tu jadi janang tu bantai lah kan? Jadi solat ni kenapa? Solat ini tak boleh part time. Solat ni mesti full time. Ni maksudnya full time ni apa? 4 kesempurnaan ibadah ni. 4 tanda kesempurnaan ibadah. Kena ingat. Nak apa? Azan tu ke? Azan.